Apabila menyebut tentang syarikat-syarikat yang kaya dalam sejarah, pasti nama seperti Alibaba, Microsoft, dan Facebook akan menjadi pilihan. Namun begitu, tahukah Anda bahwasanya terdapat beberapa syarikat yang lebih kaya daripada 3 nama tersebut? Malahan ada beberapa syarikat tersebut terus bertahan sehingga ke hari ini karena inovasi dan iltizam mereka dalam mengeluarkan produk. Jadi, apakah syarikat-syarikat tersebut? Berikut merupakan 5 syarikat terkaya dalam sejarah dunia. Pertama, Syarikat Hindia Timur Belanda VOC. Syarikat Hindia Timur Belanda atau lebih dikenali sebagai Verenigde Oostindische Company, VOC bernilai sekitar 78 triliun pada hari ini. VOC telah ditubuhkan pada tahun 1602 dan berjaya menjadi sebuah syarikat yang mendominasi dunia 400 tahun sebelum syarikat lain melakukannya. VOC bermula sebagai sebuah syarikat perkapalan dan terus berkembang dengan memonopoli segala aspek perdagangan rempah di Belanda. Kejayaan ini datang dengan banyak kompas moral telah dilanggar di mana VOC banyak mengeksploitasikan pekerja dan mengaut banyak keuntungan daripada perdagangan hamba. Hal ini boleh dilihat ketika VOC mentadbir Pulau Jawa apabila ramai pekerja tidak diberikan gaji setimpal dengan apa yang mereka buat. Tindakan kejam Belanda telah menyebabkan ramai penduduk Pulau Jawa keluar menuju ke Tanah Melayu bagi mencari angin baru. VOC juga merupakan satu-satunya syarikat yang memiliki armada lautnya sendiri dan tanah jajahan bahkan bisa berperang dengan beberapa kerajaan di rantau Kepulauan Melayu. Ianya merupakan prestasi yang mengagumkan buat syarikat persendirian yang mungkin tidak mampu dicapai lagi pada hari ini. Kedua, The Mississippi Company. Syarikat ini bermula apabila seorang ahli ekonomi Scotland yaitu John Law telah meyakinkan Raja Prancis untuk membangunkan Bank General Privy bagi membiayai perdagangan The Mississippi Company di Amerika. Dalam masa 2 tahun saja, syarikat itu telah membeli beberapa syarikat perkapalan yang lain bagi memonopoli laluan perdagangan dunia. Bagi membiayai rancangan ini, Mississippi Company telah diletakkan di bawah kawalan Bank General sebelum bertukar menjadi Bank Royal. Sejak itu, Law terus mengantar tahanan untuk bekerja dengan Mississippi Company sebagai pelaburan yang menjanjikan pulangan besar. Walau bagaimanapun, kaedah itu hanya bertahan 4 tahun saja, sebelum ianya merosot dan Law melarikan diri ke London serta Venice. Akibatnya, syarikat itu terus jatuh dan tidak mampu lagi bangun sehingga ke hari ini. Hari ini, The Mississippi Company bernilai sekitar 6,8 triliun dengan kiraan modern. Ketiga, Saudi Aramco. Saudi Aramco merupakan salah satu syarikat pengeluar minyak terbesar di dunia. Nilai bagi Saudi Aramco pada hari ini adalah sekitar 4,1 triliun lantas menerbit ramai jutawan baru di Timur Tengah. Jadi bagaimanakah syarikat ini boleh bermula? Ketika minyak ditemukan di Bahrain pada 1932, kerajaan Arab Saudi telah menerima lamaran daripada California Arabian Standard Oil Company untuk menjalankan operasi pencarian minyak di negara itu. Tidak lama kemudian, syarikat Texas Oil Co. telah membeli 50% kepentingan di Californian Arabian. Setelah 5 tahun melakukan cari gali, minyak masih tidak lagi ditemui, dan syarikat telah mengeluarkan lebih banyak duit untuk melipat gandakan lagi usaha. Akhirnya, minyak telah ditemukan di wilayah Dhahran pada 1938 dan pengeluarannya meningkat dengan begitu mendadak. Syarikat itu menukar nama kepada Arabian American Oil Co. Aramco pada 1944 dan terpaksa berkongsi separuh keuntungan dengan Arab Saudi. Arab Saudi juga telah mengeluarkan sejumlah uang bagi memilik negarakan Aramco. Pada tahun 1980, Aramco telah dikuasai sepenuh oleh kerajaan Arab Saudi. Walau bagaimanapun, Aramco agak tergugat dengan situasi yang melanda dunia pada hari ini. Ketika awal tahun lalu telah berlaku perang minyak di antara negara-negara OPEC dan Rusia lantas menyebabkan harga minyak turun mendadak. Belum pun sempat minyak untuk pulih setelah perang minyak ditamatkan, coronavirus pula telah melanda dunia. Hal ini bikin harga minyak sekali lagi jatuh berikutan kekurangan penggunaan minyak karena ketiadaan pergerakan kendaraan akibat perintah berkurung. Mungkin Aramco sudah boleh berkira-kira untuk mencuburi bidang lain seperti teknologi dan telekomunikasi. Keempat, Apple. Apple telah digagaskan pada tahun 1979 oleh 2 orang sahabat yaitu Steve Jobs dan Steve Wozniak. Mereka berjaya menempa kejayaan pertama apabila menceburkan diri dalam penghasilan komputer riba yaitu Apple I dan Macintosh. Menjelang tahun 1990, Apple telah coba menghasilkan pelbagai barangan elektronik seperti pemain CD dan kamera digital. Apple juga hampir muflis pada tahun 1993 apabila inovasi dalam penghasilan Apple Newton menemui kegagalan. Hal tersebut telah membuatkan Steve Jobs mula meletakkan fokus Apple kepada kemampuan mereka yaitu komputer riba.
akhirnya Apple telah mencipta iMac untuk komputer biasa dan MacBook untuk komputer pribadi. Selepas itu, Apple telah mengeluarkan produk yang mengejutkan dunia, yaitu iPod yang dapat menyimpan begitu banyak lagu dalam satu peranti. Pengenalan iPhone seterusnya oleh Steve Jobs telah mengubah dunia pada ketika itu, sehingga mengejutkan beberapa kuasa besar dalam pasaran telepon bimbit dan telepon pintar. iPhone adalah satu peranti yang cukup maju dan bernilai pada ketika dikeluarkan dahulu, dan sehingga ke hari ini, ianya masih lagi mampu bertahan walaupun diapit oleh syarikat-syarikat dari China. Kelima, Standard Oil. Standard Oil merupakan syarikat yang digagaskan oleh John D. Rockefeller pada tahun 1870 di Ohio, Amerika Syarikat. Jika diambil kira inflasi pada hari ini, Standard Oil bernilai lebih kurang 1 triliun. Pada awal abad ke-20, Rockefeller menguasai 90% pasaran minyak di Amerika Syarikat. Ketika itu minyak digunakan sebagai bahan utama untuk lampu dan menjadi bahan bakar setelah terciptanya kereta. Rockefeller terus mendominasi kedua-dua industri itu, sehinggalah Mahkamah Agung Amerika Syarikat mengambil keputusan untuk membubarkan Standard Oil karena berlaku monopoli haram. Akibatnya, Standard Oil telah berpecah kepada 34 syarikat berbeza seperti Exxon dan Mobil. Kedua-dua syarikat ini mengambil keputusan untuk bergabung lantas menzahirkan Exxon Mobil yang telah mengambil alih tempat Standard Oil sebagai salah satu pemain terbesar dalam industri minyak. Pada tahun 2007, Exxon Mobil bernilai sekitar 572 bilion.